Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina wa akramana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana 'ala katsirin minal umam wa hadana ila tariqis salam wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Afdhalus salah wa atammu taslimu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa istana bis sunnatihi min jilil ajwad, amma ba'd. Bab tanda-tanda baligh. Seperti mana yang telah kita lalui pada pengajian di bulan yang lepas berkenaan dengan tanda-tanda baligh, iaitu yang pertama, cukup 15 tahun, sempurna umurnya 15 tahun bagi lelaki dan juga perempuan. 15 tahun Qamariyah Tahdidiyah, 15 tahun Hijri Qamariyah, iaitu tahun hijrah, yang mana pengiraan tahun hijrah tersebut berdasarkan peredaran bulan. Qamariyah Tahdidiyah, yang membawa maksud 15 tepat, mengikut hari jadi dia. 15 tahun hijrah tepat, tahdidiyah, ditentukan, tahdidiyah, mengikut hari jadi dia lah. Kalau dia lahir 3 Syawal sebagai contoh, maka 3 Syawal waktu dia umur 15 tahun, selepas itu baru dikira sebagai 15 tahun. 2 Syawal tidak dikira 15 tahun. Maknanya 3 Syawal hijrah sebagai contoh, barulah dia dikira sebagai baligh. Sama ada dia keluar haid ataupun tidak, keluar mani ataupun tidak, tetap dikira baligh wa imma sekalipun. Yang kedua berkenaan dengan bermimpi jima hingga keluar mani pada lelaki dan perempuan yang umurnya 9 tahun. 9 tahun ke atas, sekiranya keluar mani, sama ada keluar mani itu atas sebab ihtilam, iaitu dia bermimpi melakukan persetubuhan sehingga mengeluarkan air maninya, umur 9 tahun keluar air mani, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang kita dah terangkan pada bulan lepas bagaimana air mani lelaki itu, bagaimana air mani perempuan itu, bagaimana apa beza di antara air mani, wadi dan juga mazi, yang sudah kita bincangkan pada bulan lepas. Kemudian air mani yang keluar ini sama ada dalam keadaan tidur ataupun berjaga. Dalam erti kata yang lain, kalau tidur dia bermimpi lah. Sama ada bermimpi ataupun tidak bermimpi dalam keadaan tidur. Ilah dia, maksudnya point dia yang ditentukan baligh ataupun tidak, keluar air mani sekiranya lebih umur 9 tahun. Hatta dalam keadaan berjaga. Dalam keadaan berjaga ni kalau bahasa Arabnya membawa maksud istimna. Istimna ni maksud dia memohon untuk mengeluarkan air maninya. Dalam bahasa yang lain, onani lah bahasa kita. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda baligh yang ketiga, kedatangan haid bagi perempuan yang umurnya 9 tahun. Kedatangan haid bagi perempuan yang umurnya 9 tahun. Haid dari segi bahasa ialah aliran. Dari segi istilah adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan yang paling dalam dan keluar dengan cara normal pada waktu-waktu tertentu, yang kita sebut bahasa Melayu kita sebut datang bulan. Dan bila keluar, ketika keluar ia terasa panas. Dan bab secara mengenai haid ni kita akan terangkan lebih mendalam dalam bab yang seterusnya, sebab kita berada sekarang di bab tanda-tanda baligh. Ada 5 kaedah ringkas untuk mengetahui darah haid. Maksudnya darah ni darah haid ataupun tidak. Ia mestilah tidak boleh kurang daripada 24 jam dalam masa 15 hari. Mesti tak boleh kurang daripada 24 jam dalam masa 15 hari. Secara ringkasnya kita sebut dalam bab inilah, dalam tempoh 15 hari, jika dikumpul sehari 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam sebagai contoh, cukup 24 hari, maka tetap dikira darah haid, walaupun dalam tempoh 15 hari. 24 jam tu bukan bermakna 24 jam straight keluar, tidak. Boleh jadi sebegitu, boleh jadi hari ni 2 jam, esok 2 jam, lusa 3 jam, tulat 1 jam, hari seterusnya 2 jam, 1 jam, 3 jam, campur dalam lingkungan 15 hari jadi 24 jam, maka dikira sebagai darah haid.
Yang kedua, ia mestilah tidak boleh lebih daripada 15 hari serta malamnya. 15 hari siang dan juga malam. Bermula daripada hari ke-16 ke atas, ia dikira darah istihadah, iaitu darah yang akibat sakit lah. Maksudnya bukan darah haid tapi sebab sakit, sebab ada sakit rahim, sakit dan apa-apa yang lain lah. Atau darah fasad, darah yang rosak. Yang ketiga, sebelum datang haid, seseorang itu mesti melalui dahulu tempoh 15 hari bersih antara dua haid. Jadi sebab itu dalam haid minima 24 jam, maksimum 15 hari. Maknanya lebih daripada 15 hari dia jadi darah sakit, darah yang rosak, darah yang tidak dikira sebagai darah haid. Kalau maksimum 15 hari, maknanya ada baki 15 hari lagi. Kan sebulan ada 30 hari. 15 hari maksimum haid, maknanya ada 15 hari bersih. Jadi antara salah satu untuk tahu darah haid, sebelum datang haid, seseorang itu mesti melalui 15 hari bersih. Yang keempat, ia tidak didahului oleh darah nifas atau kelahiran. Darah nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Darah kelahiran kita panggil darah wiladah, adalah darah yang keluar semasa kelahiran, semasa bersalinkan anak lah, semasa beranak lah kita kata. Keluar sekali waktu melahirkan anak. Disebut darah nifas kerana ketika kelahiran ia membawa nafas, iaitu jiwa, iaitu anak yang baru lahir itu, sama ada ia cukup bulan ataupun kurang. Yang kelima, berumur sekurang-kurangnya tepat 9 tahun Hijriyah atau kurang 16 hari sebelum tepat 9 tahun Hijriyah bagi perempuan. Perempuan yang keluar darah di bawah umur 9 tahun Hijriyah, darah itu adalah darah fasad, rosak. Jadi yang pertama dan kedua, yang pertama cukup 15 tahun tanda baligh. Yang kedua, keluar air mani bagi yang umur 9 tahun ke atas. Yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun ke atas. Jadi 1 dan 2 kongsi syarat ini ataupun tanda ini untuk lelaki dan juga perempuan. Yang ketiga dikhususkan untuk perempuan sahaja. Yang ketiga ni untuk huraian bagi yang kelima ni lah. Kaedah ringkas untuk tahu darah haid ni, mesti cukup 9 tahun Hijriyah ataupun kurang 16 hari daripada 9 tahun Hijriyah. Sebab itu mungkin agak mendalam sikit lah apa yang kita nak kongsi ni. Tapi ala kulli hal, moga-moga ada manfaat. Kalau bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik ataupun anak-anak di rumah dan sebagainya, ada manfaat untuk diri saya. Sebab saya ni pun bukan cerdik sangat. Jadi kita kongsi ni untuk kita sama-sama ambil manfaat. 9 tahun yang kita sebut tadi, 15 tahun tahdidiyah, mesti 15 tahun cukup. Lahir 3 Syawal, 3 Syawal selepas 15 tahun Hijri barulah dikira 15 tahun. 2 Syawal tidak dikira. Tapi bagi darah haid perempuan, dia dikira tahun istikmaliyah. Maksudnya hanya melengkapi, melengkapkan. Maksudnya kalau dia kurang 16 hari daripada umur 9 tahun, katakanlah dia lahir 16 Muharram sebagai contoh, tapi dia keluar darah 13 Muharram dah keluar, ataupun 5 Muharram dah keluar, 2 Muharram dah keluar, 7 Muharram dah keluar darah, anak kita, cucu kita perempuan, jadi tetap juga dikira darah haid walaupun umurnya tak betul-betul cukup. Beza dengan 15 tahun tadi, mesti cukup atas tarikh dia. Tapi umur 9 tahun kalau kurang 16 hari tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah tu maksudnya dia dikira baligh lah sebab keluar darah haid. Jadi itu 3 perkara berkenaan dengan tanda-tanda baligh yang mana kita sebut pada bulan lepas. Bukan mungkin semua yang kita ada datang sini semuanya dah akil baligh. Apatah lagi SOP pada bulan lepas lah kita sebut 15 tahun ke atas. Jadi maknanya semua ni dah akil baligh lah. Mungkin tak ada manfaat untuk kita, tapi manfaat untuk anak kita, untuk kita ajar dan juga cucu kita di masa akan datang. Bab yang kelima berkenaan dengan istinja. Berkenaan dengan istinja, menggunakan batu. Syarat-syarat sah beristinja. Istinja dari segi bahasa maksudnya terputus, ataupun kita memohon untuk melepaskan diri. Istinja. Naja maksudnya kita selamat, bebas, terlepas, terputus.
Sebab tu kitab yang kita pakai, ada beberapa kitab ni lah yang kita pakai. Cuma tajuk bagi malam ini, kuliah kita setiap bulan ni, tajuknya Safinatun Najah, bahtera penyelamat. Najah tu membawa maksud penyelamat, yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita. Sebab apa penulis meletakkan tajuk sedemikian? Kerana dengan kita mempelajari kitab yang ditulis oleh Syekh Salim Sumir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 1270 Hijrah. Para sejarawan mengatakan yang paling tepat beliau meninggal di Surabaya, Indonesia. Walaupun lahir di Yaman, keturunan Arab, berbangsa Arab, lahir di Yaman, tapi pergi berdakwah di Indonesia dan meninggal di sana. Jadi penulis menggunakan istilah Safinatun Najah ini, bahtera penyelamat ini, kerana sekiranya kita mempelajari kitab beliau, ilmu fardu ain dari fiqh, kita akan terlepas daripada siksaan api neraka. Kita akan selamat daripada siksaan api neraka sebab fardu ain kita settle. Itu maksud dia. Jadi istinja ialah kita memohon untuk melepaskan diri, membebaskan diri, menyelamatkan diri daripada apa? Daripada najis lah. Istinja dari segi syarak bermaksud menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur. Kubul depan, dubur belakang. Sama ada menggunakan air atau lain-lain, termasuk batu, daun kering ataupun kertas tisu. Hukum beristinja. Hukum, bila kita sebut hukum, kita mesti tahu ada 5 perkara. Ada 5 perkara lah, 5 cabang. Bukannya bila kita tanya hukum, apakah hukum contoh merokok? Apakah hukum merokok? Jawapannya tidak boleh. Tak boleh jawapan macam tu. Jawapannya tidak digalakkan. Tak boleh. Tidak disarankan. Tak boleh. Bukan jawapannya begitu. Kalau kita tanya hukum lah, apa hukum merokok? Apakah hukum merokok disarankan bagi mereka yang nak menambah kekuatan? Sebagai contoh. Bukan itu jawapan dia. Jawapannya mesti antara 5 ni. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Antara 5 ni je. Dia tak belega benda yang lain. Hukum taklifi dipanggil. Wajib, kalau nak senang ingat, daripada perkara yang paling menekan sekali, wajib. Yang kedua, longgar sikit, sunat. Tengah-tengah, harus. Dah lepas pada harus, makruh, yang tidak disarankan untuk dilaksanakan. Ada larangan dalam Al-Quran, hadis dan juga qaul-qaul ulama, tetapi tidak sampai tahap haram. Itu makruh. Bila yang paling kuat, haram. Jadi hukum mesti ada 5 ni saja. Daripada 5 ni saja, dia tak ada benda lain. Jadi istinja wajib. Yang pertama, jika dengan sebab kencing atau buang air besar atau keluar benda yang najis dalam keadaan basah seperti darah dan sebagainya. Maksudnya wajib untuk kita istinja. Maksudnya kita menyucikan najis. Istinja tu kita menyucikan najis. Menyucikan najis akibat keluar daripada kubul depan ataupun belakang, kubul ataupun dubur, sama ada kencing ataupun buang air besar, atau keluar benda yang najis dalam keadaan basah seperti darah dan sebagainya. Sama ada yang keluar itu najis ataupun darah, wajib untuk istinja. Sunat yang kedua, jika sesuatu yang keluar daripada kemaluan adalah benda najis yang tidak mengotorkan. Dia najis tapi tak kotor. Yang disebut dalam kitab seperti ulat. Kalau keluar ulat daripada kemaluan kita, sama ada depan ataupun belakang, disunatkan untuk istinja, tak jadi wajib. Disunatkan untuk istinja. Katakanlah kita ada wudu, tiba keluar ulat daripada kemaluan kita, maka tidak wajib untuk kita istinja, hanya sunat saja. Maknanya boleh solat. Tapi kalau kita periksa apa yang keluar daripada kemaluan kita, kita pegang, batal lah. Pegang kemaluan kita, batal lah. Sebab kita pegang. Itu pun syarat pegang dengan telapak tangan. Kalau pegang belakang, tak apa. Sebab tu ni biasa berlega dalam kalangan ustaz-ustaz kita. Kalau ada seseorang buang air kencing, buang air kecil, kencing, waktu dia nak basuh tu, dia pegang kemaluan dia sebegini untuk basuh. Batal ke tak batal? Sebab dia di antara ini pun tak, ini pun tak, tapi dia pegang macam tu. Batal ke tak batal? Perlu ambil semayang ke tak perlu ambil semayang? Perlu, sebab dia dah kencing sebelum tu.
Bukan sebab dia pegang tu lah, sebab dia dah kencing sebelum tu. Pegang tanpa sebab tak ada, batal lah. Kalau pegang dengan telapak tangan tanpa sebab tetap batal, perlu ambil wuduk lagi. Harus, yang ketiga harus, mubah, harus disebabkan keluar peluh di bahagian punggung kita. Disebut dalam kitab. Sebab itu mana-mana ustaz pun, mana-mana orang pun mungkin dia agak malu nak sebut perkara-perkara yang berkait dengan kemaluan dan sebagainya, berkait dengan suami isteri. Saya sebut ni selingan lah, termasuk diri saya sendiri. Apatah lagi saya ni mungkin, saya bukan nak bangga diri lah terlalu muda sebagainya, bukan, tapi mungkin saya ni agak muda, jadi saya segan nak sebut perkara yang berkait dengan kemaluan, berkait dengan hal suami isteri. Tapi bila bab fiqah, saya terpaksa sebut jugalah, macam mana sekalipun. Kalau kita berlapik-berlapik nanti susah nak faham. Jadi baik kita straight to the point, insya-Allah. Jadi harus sekiranya keluar peluh daripada bahagian punggung, harus untuk kita basuh. Nak basuh tak apa, tak nak basuh pun tak apa. Makruh sekiranya kita basuh disebabkan kentut. Disebut dalam kitab, makruh sekiranya kita nak basuh disebabkan kentut. Sebab apa makruh? Sebab manusia ni memang fitrahnya keluar angin selalu. Katakanlah disebut dalam kitab sunat, hukumnya untuk menyucikan kemaluan punggung kita lah sekiranya kita kentut. Kalau macam tu asyik ketandas sajalah kita ni. Gimana tu nak basuh kentut? Saya terpaksa sebut lah. Gimana tu haji nak basuh kentut? Kentut pun basuh. Tak apa, dapat pahala sunat. Jadi kalau macam tu, sebab tu makruh. Sebab bila disunatkan, diharuskan, kita akan berlengah-lengah ataupun menyusahkan diri kita untuk basuh kentut tersebut. Yang kelima, haram. Haram beristinja dengan air hasil ghasab. Air hasil ghasab ni maksudnya air rampasan. Air kita curi, kita nak beristinja dengannya, tak boleh. Sebab itu masjid pun kalau ikut betul-betul orang yang wara' dan juga para alim ulama kita nak ambil wuduk, nak buang air kecil ataupun buang air besar, guna secukupnya. Sebab itu kalau masjid yang baik, mungkin dia benarkan untuk orang mandi di masjid, tak ada masalah. Tapi kita sebagai pengguna masjid ni mesti sedar diri lah, kita kata sedar diri bahawasanya masjid ni hartanya wakaf. Orang bagi duit sedekah tu untuk masjid, wakaf. Bila harta wakaf, kita perlu gunakan secukup yang mungkin. Kita tak boleh guna berlebihan, israf, tak boleh berlebihan. Wuduk tak boleh berlebih, apatah lagi mandilah. Melainkan memang ada tempat mandi digunakan untuk orang musafir, orang yang tak ada rumah, tak ada masalah. Cumanya kita sebagai pengguna yang memang ada rumah, ada air, boleh mandi dan sebagainya, kita berlebihan ambil air masjid pula untuk buat perniagaan kita ke, ataupun ambil air masjid untuk siram pokok kita ke, tak boleh. Siram pokok masjid boleh lah, pokok rumah kita tak boleh guna air masjid. Air ghasab, air yang dirampas, tak boleh. Sebagai contoh, ada orang dicuri air ni, tapi tiba-tiba dia terkucing, dia rasa nak terkencing, jadi dia gunakan air yang dicuri tu untuk basuh, tak boleh. Haram hukumnya beristinja dengan air yang dicuri. Kalau mazhab Syafi'i, sahlah solatnya walaupun guna air haram. Solatnya tetap sah. Kalau dia beristinja, berwuduk, solatnya tetap sah. Tapi kalau mazhab Maliki, saya sebut ni mazhab lain bukan untuk kita ambil, tapi untuk pengetahuan tambahan sahaja. Bukan untuk ajaran kita, bukan saya nak mencelarukan masyarakat, bukan. Mazhab Maliki, guna air yang haram tidak sah solat. Guna baju yang dicuri, kan? Ada orang mungkin tengok imam, macam cantik jubah imam ni, macam cantik jubah Bilal ni, datang masjid, dia tak curi tabung, tak curi kerusi, tak curi rehal, tak curi benda lain, tak curi kepala paip, tak curi lampu, dicuri jubah. Curi jubah imam masjid Bandayu, esok subuh dia solat dekat masjid Bandayu lagi, pakai jubah yang sama. Imam kata, ni macam jubah aku ni. Jadi kalau ikut mazhab Maliki, solatnya tidak sah sebab dia pakai baju yang dicuri. Mazhab Syafi'i sah solatnya, tapi dosa lah. Mencuri itu bukanlah kata halal sebab solat sah, tidak. Tapi tetap dosa, tetap dapat, akan dikenakan balasan lah di akhirat kelak atas sebab dia curi barang orang. Tapi mazhab Maliki tidak sah solatnya sebab memakai baju yang dicuri. Yang keenam, tambahan daripada kitab ini, khilaful aula. Khilaful aula ni maksud kita meninggalkan yang lebih aula, iaitu kita beristinja dengan air Zam-Zam.
Kita menyucikan najis kita, kubul dan juga dubur menggunakan air zam-zam, khilaful aula. Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi khilaful aula, maksudnya kita meninggalkan perkara yang lebih baik. Apakah perkara yang lebih baik bagi air zam-zam? Iaitu diminum, bukannya untuk disucikan kubul dan juga dubur. Itu panggil khilaful aula. Rukun-rukun istinja ada 4 rukun. Yang pertama, mustanji. Mustanji itu orang yang beristinja, kita lah. Yang kedua, mustanji minhu, apa yang kita istinjakan. Apa yang kita istinjakan? Apa yang kita nak bersihkan? Najis lah, najis. Yang ketiga, mustanji fihi, yang diistinjakan padanya. Apa dia? Kemaluan kita lah, kubul dan juga dubur. Yang keempat, alat untuk beristinja, mustanji bihi, yang kita beristinja dengannya. Mustanji minhu, mustanji fihi, mustanji bihi, yang kita beristinja dengannya. Yang keempat, apa kita beristinja dengannya? Air dan juga batu. Dua itu. Alat istinja, alat untuk beristinja ialah air ataupun batu atau benda yang sepertinya daripada benda yang beku, suci. Beku ni maksudnya keras lah, suci dan bukan daripada benda yang dihormati. Tidak boleh menggunakan benda yang cair seperti air mawar dan juga cuka. Tak boleh guna air mawar dan juga cuka, benda yang halus ataupun cair. Benda yang najis, yang kena najis, mutanajis atau tahi unta yang kering. Benda mutanajis ni sebagai contoh, kita ada tisu tapi tisu tu ada najis. Kita nak menyucikan najis kita, kalau bahagian tisu yang tak ada najis tak apa, ni bahagian tisu yang ada najis, tak boleh guna. Ataupun tahi unta yang kering, tak boleh juga gunakan untuk beristinja. Benda yang tidak boleh menanggalkan najis, tak boleh guna untuk istinja, seperti tanah yang hancur. Benda yang licin seperti buluh ataupun kertas plastik, tak boleh guna untuk istinja. Yang kelima, benda yang dihormati seperti makanan manusia, macam roti, nasi, ayam, tak boleh guna. Sebab benda tu kita makan. Benda tu kita makan. Daun kering boleh guna. Ulam tak boleh guna, sebab ulam untuk dimakan. Dah berhidang kita ambil guna untuk istinja, tak boleh. Sebab untuk dimakan. Kalau yang di pokok-pokok boleh, tapi memang dah ambil untuk dimakan, dah buat sayur masak lemak pula, nak guna untuk istinja, tak boleh. Roti kering yang tidak menjadi arang atau makanan jin seperti tulang, tak boleh guna. Tulang tak boleh digunakan untuk dibuat istinja sebagai alat beristinja, sebab ianya makanan jin. Makanan binatang seperti rumput kering boleh digunakan untuk beristinja. Jerami, rumput kering boleh digunakan untuk beristinja. Cara beristinja, yang pertama paling afdal menggunakan air dan juga batu bersama-sama. Maksudnya kita guna dua-dua, air dan juga batu, kita gunakan dua-dua. Caranya paling afdal kita gunakan batu terlebih dahulu, kemudian menggunakan air, baru guna air. Boleh juga menggunakan daun kering atau kertas tisu. Maksudnya sebelum kita gunakan air, kita gunakan batu untuk menghilangkan najis kita, kita menggunakan daun kering ataupun tisu. Selepas itu baru kita gunakan air. Jika perlu memilih antara keduanya sama ada air ataupun batu, maka afdal menggunakan air. Apa yang kita biasa buatlah sekarang. Bagi apa yang menjadi pengalaman hidup saya lah, tak pernah lagi saya pergi rumah orang, dalam bilik airnya ada baldi penuh batu kecil-kecil. Dia guna untuk dua-dua, tak ada. Tisu mungkin adalah beberapa rumah orang. Jadi yang terbaik gunakan batu, tisu terlebih dahulu, baru gunakan air. Kalau tak ada, ataupun perlu pilih antara dua, yang paling afdal gunakan air sahaja. Antara dua tu lah yang paling baik, gunakan dua-dua. Tapi perlu pilih, nak guna air ke tisu ataupun batu. Air lah yang perlu kita utamakan. Tidak disunatkan beristinja menggunakan air kemudian menggunakan batu. Tak sunat. Kita dah gunakan air untuk buang najis kita, kemudian kita gunakan batu pula. Sebab apa? Sebab perbuatan ini, apa yang kita buat ni tak datangkan faedah, tak ada manfaat. Sebab apa? Sebab najis telah hilang. Bila gunakan air, najis dah hilang. Tiba-tiba kita nak gunakan batu pula untuk menghilangkan najis. Maksudnya benda dah tak ada, najis dah tak ada, tiba-tiba kita nak gunakan batu pula. Jadi yang paling afdal gunakan batu terlebih dahulu, baru kita gunakan air. Istinja dengan batu itu ada 8 perkara. Ada 8 perkara. Sebelum kita pergi kepada 8 perkara berkenaan dengan batu untuk istinja, mungkinlah bagi kita di Malaysia ni
tak ada sebab lah untuk kita, tak ada sebab yang kukuh, yang kuat untuk kita mempelajari istinja. Sebab air kita banyak, sungai kita banyak. Boleh jadi kita nak guna istinja ni sebab tak ada air. Contoh di beberapa negeri Selangor dan sebagainya, ketiadaan air. Mungkin waktu tu pembelajaran fiqh berkenaan istinja ni penting bagi mereka, sebagai contoh. Tapi di negara-negara lain yang kekurangan air, di tanah Hijaz, negara-negara Arab yang kekurangan air, apatah lagi beberapa negara Arab yang lain dicatu. Kalau sahabat-sahabat kita yang mengaji di Mesir, air ni sangat banyak sebab ada Sungai Nil, antara sungai yang paling popular di dunia. Tapi kalau di tempat kami mengaji di Jordan, airnya dicatu. Setiap rumah seminggu hanya masuk 2 meter cube padu sahaja. Seminggu 2 meter cube padu. Jadi tak boleh mandi setiap hari. Paling banyak pun sehari sekali. Itu pun kena cukup-cukup je, tak boleh guna banyak. Kalau banyak habis. Kalau masuk hari Jumaat, hari Rabu dah habis. Jadi Rabu, Khamis, Jumaat tak ada air. Kena tumpang rumah kawan ke, kena beli air mineral ke dan sebagainya. Jadi bagi negara sedemikian, mungkin hukum beristinja ni penting bagi mereka. Istinja ni, batu di sini merujuk kepada setiap benda padat yang suci, dapat menyerap dan ianya tidak dihormati oleh syariat, yang kita sebut sebelum tadilah. Benda yang dihormati seperti buku dan lain-lain tidak boleh digunakan untuk beristinja. Buku dan sebagainya dihormati, tak boleh kita guna untuk istinja. Tisu kosong, kertas kosong boleh. Tapi ada buku yang ada tulisan, yang ada ilmu, kita koyakkan untuk beristinja, tidak dibenarkan sebab ianya perkara yang dihormati. Menggunakan makanan manusia juga tak boleh, seperti mana yang kita sebut sebelum tadi. Haram menggunakan tangan, kaki atau badan haiwan yang masih hidup dan bersambung dengan haiwan tersebut. Kita tak jumpa batu, tak jumpa air, tak jumpa batu, tak jumpa daun kering, tak jumpa kertas, tak jumpa tisu. Yang kita jumpa haiwan, ada kucing tengah hidup lagi. Kita nak bersihkan kemaluan kita, kita ambil tangan kucing tadi, kita lap di kemaluan kita, tak boleh. Sebab haiwan lah, apatah lagi haiwan tersebut masih hidup. 8 perkara berkenaan dengan istinja menggunakan batu. Ini kita sebut berkenaan dengan perihal batu. Yang pertama, hendaklah menggunakan 3 biji batu. Macam mana caranya? Sama ada yang pertama, kita gunakan 3 batu yang berasingan dan kita usap setiap satu batu tu dengan najis. 1, kemudian ambil batu lain 2, ambil batu yang ketiga 3. Jika najis masih ada setelah menggunakan 3 biji batu tersebut, maka wajib menambah batu lain. Kalau 3 tak cukup, wajib lah, sebab najis masih ada, wajib untuk kita menambah batu untuk menghilangkan najis, sehingga najis dapat dihilangkan. Sunat menggunakan batu dengan bilangan ganjil, sunat. Kalau kita ada 3, kemudian tambah 1, 4, disunatkan untuk tambah bilangan batu tersebut menjadi 5, ataupun 7, 9 dan seterusnya. Boleh juga menggunakan 1 biji batu dan mengusap 3 kali usap dengan 3 permukaan batu yang berbeza. Biasa kita belajar di sekolah rendah, sekolah agama rakyat, gunakan batu yang ada 3 penjuru. Kalau ada banyak penjuru pun tak ada masalah. Yang penting dia ada 3 penjuru ataupun 3 permukaan yang berbeza, yang memungkinkan kita untuk mengusap najis kita, menghilangkan najis kita. Jika najis boleh hilang dengan cara ini, iaitu dengan cara menggunakan satu batu sahaja, sudah cukup dan tidak semestinya menggunakan 3 biji batu. Yang pertama, menggunakan 3 biji batu. Huraiannya tadi kita dah sebut. Yang kedua, hendaklah batu boleh membersihkan tempat najis. Boleh membersihkan tempat najis. Tempat najis ni maksudnya apa? Batu yang boleh menghilangkan tempat najis. Tempat najis ni merujuk kepada, yang pertama, lubang dubur. Lubang dubur ni disebut dalam kitab, apabila kita berdiri dia tertutup, apabila kita cangkung dia terbuka. Jadi itu yang membezakan. Kalau kita masuk bab membatalkan wuduk, adalah kita memegang dubur kita. Dubur kita ni apa dia? Yang bila kita berdiri tutup, maknanya kalau kita pegang lapisan punggung kita, tidak batal wuduk kita. Tapi bila kita pegang dubur kita, yang mana kalau kita cangkung nampak dubur kita, kita pegang, batal wuduk. Jadi itu dubur, menghilangkan tempat najis. Dubur tu adalah yang kita nampak waktu kita cangkung. Yang kedua,
tempat najis ialah kepala kemaluan lelaki, zakar. Saya sebut lagi sekali lah sebab saya rasa tak selesa. Sebab tu saya cakap, kalau dalam fiqh apa yang ditulis dalam kitab kita perlu jelaskan dan cakap secara terang lah. Yang ketiga, bibir kemaluan perempuan, faraj. Tiga tempat ini merupakan tempat untuk kita membersihkan, beristinja, menyucikan najis daripada tiga tempat ini, bukan tempat-tempat yang lain. Jika setelah mengusap dengan usapan wajib sebanyak 3 kali belum dapat membersihkan tempat itu, wajib ditambah usapan lain sehingga bersih, seperti mana kita sebut berkenaan batu pada poin yang pertama. Yang ketiga, hendaklah najis tersebut belum kering. Tidak boleh menggunakan batu jika najis sudah kering semuanya atau separuhnya kering, kerana batu tidak dapat menghilangkan najis yang sudah kering. Maksudnya kalau najis sudah kering lekat dengan kita, kita tak boleh nak hilangkan najis tersebut dengan batu sebab dia dah kering. Mesti guna air untuk usap dia, bagi dia tertanggal. Tapi kalau dia kering tapi dapat dihilangkan dengan batu, maka boleh menggunakan batu. Maksudnya apa? Tak melekat. Apa antara najis yang tidak melekat? Kalau najis anak kita sebagai contoh, kena tangan kita, ataupun bukan tangan lah sebab kita masuk bab istinja, di kemaluan kita dah kering, kita buang air besar, lepas tu tak ada air, tak ada batu, tak ada tisu, tak ada daun, kita pusing, tak jumpa, akhirnya kering najis yang berada di dubur kita. Jadi najis tersebut perlu untuk kita lalukan air sebab ianya dah kering. Melainkan najis kita tersebut berbentuk ataupun dia dah keluar dalam keadaan tidak cair. Maksudnya kalau najis kita itu keras keluar, maknanya dia tak melekat dengan dubur kita, dia dah kering, dia dah hilang. Kalau dia dah kering pun dekat dubur kita dan dia dah tidak melekat, maka tidak mengapa untuk menggunakan batu. Tapi kalau kering melekat, mesti gunakan batu. Saya nak tambah poin tadi, antara najis yang tidak melekat, antaranya najis cicak, yang tidak melekat. Kalau dia baru tu lekat lah, tapi kalau lama, sebagai contoh ada atas jadah kita, najis ni dah kering, jadi kita boleh tolak sahaja najis tersebut tanpa perlu membasuhnya. Paling afdal basuh lah, tapi sah solat kita, tempat solat kita sekiranya najis tersebut kering. Kemudian yang seterusnya, hendaklah najis tersebut belum bergerak ke tempat lain. Najis ni nak pergi mana pula bergerak ke tempat lain? Huraian dia, maksudnya sebab itu kita huraikan tadi, najis tersebut tak pergi ke tempat lain selain daripada 3 tempat. Yang pertama lubang dubur, yang kedua kepala zakar, yang ketiga bibir faraj. Maksudnya kalaulah najis sama ada air kencing ataupun najis kita buang air besar, dia dah pergi ke tempat lain, sama ada air kencing kita sebut dah meleleh ke peha kita, ataupun najis kita, tahi kita lah, dah meleleh ke peha kita, ataupun ke tempat lain lah, ke belakang ke dan sebagainya, maka tak boleh gunakan batu sebab ianya dah berpindah ke tempat lain, mesti menggunakan air juga. Jika sudah lebih daripada 3 tempat ini, maka wajib menggunakan air. Yang kelima, hendaklah najis tersebut tidak bercampur dengan benda lain. Maksudnya apa? Najis kita tersebut dia tak campur dengan benda lain. Sebagai contoh, kalau najis kita, bila saya sebut najis ni maksudnya yang belakang lah, yang dubur. Kalau air kencing di depan, najis kita tidak bercampur dengan air kencing. Kalau dah bercampur dengan air kencing, mesti menggunakan air. Sebab apa? Sebab najis kita di belakang tu dah basah, dah bercampur dengan benda lain. Salah satunya ialah air kencing, ataupun bercampur dengan air juga tidak boleh, ataupun bercampur dengan tahi binatang pun tidak boleh menggunakan batu. Contoh kita buang najis binatang juga berada di dubur kita, jadi tak boleh, mesti menghilangkan gunakan air, tidak boleh menggunakan batu. Jika ia bercampur dengan basah, maka wajib menggunakan air selepas menggunakan batu. Maksudnya benda tu basah, dah bercampur dengan basah, mesti menggunakan batu. Imam Ar-Ramli yang menulis kitab Nihayatul Muhtaj, Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan sah istinja jika bercampur dengan benda kering. Apa benda kering? Seperti debu sebagai contoh, benda kering yang suci. Boleh. Kalau macam najis kita di dubur kita dah bercampur dengan debu, boleh digunakan batu. Sebab apa? Sebab dah kering.
Walaupun antara syarat istinja tadi dia tak boleh campur benda lain, tapi huraiannya tak boleh bercampur dengan benda yang basah. Dan juga benda yang kering tersebut mestilah benda yang suci, kering dan juga suci. Yang keenam, hendaklah najis tersebut tidak berpindah dari lubang dubur dan hasyafah. Hasyafah ni maksudnya kepala zakar lah. Faham ke kan? Kepala zakar tu yang mana satu? Okey. Huraiannya sama macam yang sebelum tadi. Syaratnya tak boleh berpindah daripada tempat yang lain. Maksudnya kalau ada air kencing ataupun najis, tidak boleh berpindah di tempat lain selain daripada kepala zakar, bibi faraj dan juga lubang dubur kita. Yang ketujuh, hendaklah najis tersebut tidak terkena air, sama seperti yang kita sebut sebelum ini. Yang ke-8, hendaklah batu yang digunakan itu bersih. Sama juga seperti yang kita sebut sebelum ini, mesti bersih, batu tu mesti tak ada najis, mesti bersih dan juga suci. Antara perkara tambahan yang disebut dalam kitab, jika beristinja menggunakan air, sunat membasuh kubul dahulu. Sunat untuk kita basuh yang di hadapan dahulu, kubul dahulu, barulah dubur, barulah yang belakang. Itu sunat. Tapi jika menggunakan batu, maka sebaliknya. Sebaliknya, maksudnya bila gunakan batu, belakang dulu, dubur dulu, baru kubul. Gunakan air, depan dulu, baru belakang. Kita masuk adab-adab ketika membuang air kecil. Jadi kita dah habis 8 syarat ataupun 8 perkara, 8 syarat lah untuk kita gunakan batu untuk beristinja. Mungkinlah bagi kita semua, termasuk diri saya sendiri dan kita semua, perkara ni agak berat sikit lah untuk kita faham dari sudut teori. Tapi bila masuk bab adab ni, insya-Allah kita dapat amalkan bersama. Apa sebab antara kita tak faham lagi bab istinja ni? Termasuk diri saya sendirilah. Sebab kita jarang buat. Bila kita jarang buat, kita tak faham. Bila kita sebut pun ada ataupun orang lain kongsikan kepada kita, kita tak faham. Antara yang lain yang mungkin kita susah nak faham juga adalah khuf, iaitu dibenarkan untuk mengambil wuduk dengan cara kita sapu di atas kasut ataupun stokin yang tidak terkena air. Sebab apa kita tak pakai di negara kita? Sebab negara kita, apatah lagi Malaysia ni, ramainya kita pakai selipar yang pertama. Kemudian kita jarang memakai kasut, kecuali kerja ataupun tempat-tempat yang formal, tempat casual pun kadang-kadang kita pakai kasut. Dan kita tak ada musim sejuk. Jadi musim sejuk ni antara orang yang guna untuk menyapu khuf. Maksudnya kita sapukan di atas kaki kita tu, maksudnya kaki yang ada kasut ataupun penutup kaki, stokin lah maksudnya, yang diperbuat daripada kulit ataupun benda yang bila kita curah air tak lalu, tak tembus. Boleh digunakan untuk menyapu khuf. Kalau tak faham bab tu tak apalah, cuma saya nak bagi tahu bab khuf ni sebab apa kita tak faham, sebab kita tidak amalkan, kita tidak buat. Itu maksud dia. Adab-adab ketika membuang air kecil. Sebelum kita nak habiskan perkara yang lain, yang pertama, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya apabila berada di tempat yang terbuka. Tak boleh menghadap kiblat, menghadap kiblat lah sana, ataupun membelakanginya seperti saya duduk sekarang, membelakangkan kiblat di tempat yang terbuka, padang ataupun dalam semak, tempat yang terbuka, open. Tak boleh menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Tidak boleh juga ataupun haram menghadap kiblat, membelakangkan kiblat sekiranya ada dinding, tapi kita dalam tandas, tapi ada dinding lah maksudnya dalam tandas, tapi tandas kita tu melebihi 3 hasta. Ataupun dinding kita nak menghadap tu lah, dinding kita nak menghadap tu melebihi 3 hasta. 3 hasta ni sehasta, 3 hasta. 3 hasta. Kalau lebih, tandas kita tu besar, jadi disunatkan untuk tidak menghadap kiblat. Haram lah, kalau sebutnya kita haram untuk menghadap atau membelakangkan kiblat. Kalau kita tahu tandas kita besar dan kebetulan tandas kita tu menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat, jadi kita kena ngereng sikit lah, tu dapat pahala sunat. Ataupun dekat dinding, tapi dinding itu rendah, yang tidak sampai 2/3 hasta. 2/3 hasta maksudnya ni 2/3, bahagi 3, 2/3 sebagai contoh, sinilah 2/3 hasta. Maksudnya tempat kita nak buang najis tu, dia macam terbuka tapi ada dinding, tapi dindingnya tak tinggi, rendah. Maka tak boleh juga menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Kemudian sebab apa tak boleh menghadap atau membelakangkan kiblat, disebut oleh Al-Imam
An-Nawawi, kerana kiblat itu merupakan satu tempat yang agung, tempat yang kita hadapkan diri kita untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak dilalukan air pada air yang mengalir, tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir. Kita buang kencing, buang air kecil ataupun air besar, kencing dan juga berak di tempat yang air tidak mengalir. Sebab apa tak boleh? Antaranya, sebab apa tak boleh? Yang pertama, air itu akan jadi najis sekiranya kurang daripada 2 kolah air yang bergenang, maksudnya tak mengalir. Yang kedua, orang nak minum, zaman sekarang mungkin tak adalah orang minum dekat air lopak ke apa, tak adalah, tapi zaman dahulu ada. Air yang bergenang tak boleh, sebab orang nak minum, nak ambil sumber, nak bersihkan diri sebagainya. Yang ketiga, untuk kegunaan haiwan minum. Kesian dekat haiwan sekiranya ada najis di tempat air yang tidak mengalir, air yang bergenang, dia nak minum tiba-tiba ada najis, kesianlah pada haiwan tersebut. Yang ketiga dan yang terakhir kot, walaupun ada banyak lagi poin lain, tidak dilakukan di bawah pokok buah-buahan walaupun ketika tidak berbuah, kerana antara adab kita lah dengan pokok yang berbuah walaupun waktu tu tak ada buah, ialah kita tidak membuang air kencing, air kecil dan juga air besar di bawah pokok tersebut. Tidak dilakukan di jalan raya, tu sememangnya lah tak boleh, sebab tempat orang jalan. Saya menutuplah akhir, dalam hadis yang lain disebut melarang untuk lelaki ataupun kita sebagai manusia lepak, maksudnya kita duduk di tepi jalan. Tepi-tepi jalan kita duduk. Mungkin Melayu ni mungkin kurang lah, ataupun ada juga, tapi kita duduk, tempat orang lalu kita duduk. Kalau tempat tu sempit, yang pertamanya akan menghalang lalu lintas. Tambah kalau kita ada kereta, ada motor, menghalang lalu lintas. Yang keduanya, katakanlah kita tak datang dengan kereta, tak datang dengan motor, tak bawa benda lain, kita duduk je dengan kawan-kawan kita, 2-3 orang duduk tepi jalan. Sebab apa tidak dibenarkan? Sebab ianya mengganggu orang lain. Bila ada orang lalu, kita tengok dia, apatah lagi ada perempuan lalu, kita tengok dia, lagi haram, lagi tak boleh, lagi dilarang oleh syariat kita. Jadi sebab itu larangan dalam hadis dan juga Al-Quran semestinya ada sebab-sebab tertentu yang nak menjaga bukan diri kita sahaja, tapi nak menjaga komuniti kita. Dan bukan jaga komuniti kita tu, nak jaga manusia saja, nak jaga juga benda lain. Macam tadi, kenapa tak boleh buang air kecil di bawah pokok yang berbuah, ataupun buang air besar di bawah pokok yang berbuah, walaupun tu pokok bukannya orang, sebab kita nak jaga dia, adab kita dengan pokok tersebut. Kenapa tak boleh buang air kecil di tempat air yang bergenang, air tidak mengalir? Sebab kita nak beri ihsan dengan haiwan yang lain datang untuk minum. Jadi Islam tu bukan dengan manusia, bukan dengan masyarakat sahaja, tapi dengan pokok, dengan haiwan-haiwan. Dalam peperangan tidak boleh ditebang pokok. Tak boleh, itu adalah makruh lah, bukan tahap haram, tapi tak boleh dihancurkan pokok-pokok. Tempat ibadat tak boleh, tempat ibadat Islam ke Kristian ke Buddha ke Hindu ke tak boleh, sebab kita nak menjaga kesatuan, perpaduan, nak jaga alam sekitar dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup sekali itu sahaja. Kita akan sambung di pengajian yang akan datang juga dalam bab istinja, kerana bagi saya ada beberapa perkara yang penting sedikit, kemudian baru kita masuk dalam bab berwuduk insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.